Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di petang PKPP hadis 35, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahu asy-Syaikhani wa Tirmizi. Hadis ni penting, dengar maksudnya. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama, sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka daripada kalangan orang yang jahil. Lalu mereka akan ditanya hukum berkenaan sesuatu masalah, maka mereka akan menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Jadi ada alim ulama yang sedia ada, Abi Umar, Abi Ali dicontohlah. Kejar dia. Kejar dia. Jadi jangan sampai dah tak ada para alim ulama, Habib Ali Zainal Abidin contohnya. Kejar dia. Hilang. Nanti akhirnya tinggal saki baki orang yang memang tak mengaji. Jadi tanya hukum dengan orang yang tak mengaji. Orang yang tak mengaji tu pula ambil pandangan dalam Ustaz Google. Nak guna Google boleh, tetapi dia kena ada basic yang kuat. Google tu sebagai, orang kata, ingatkan balik, tapi bukannya sebagai 100% guna. Sebab kadang ada asbabun nuzul Google tu. Ada, nanti cerita lain, ni cerita lain. Sebab itu dia kena ada asas yang kuat sebelum menggunakan Google. Google ibarat catatan ringkas ataupun catatan sementara untuk diingatkan balik. Bukannya sebagai sepenuhnya ilmu yang dia duk belajar untuk dijadikan sebagai fatwa dan sebagainya. Dengar, ni yang nak jadi orang alim ni. Keterangan, dengar wis, kena belajar dengan guru dengan baik. Sekarang ini kita merasakan bahawa bumi ini semakin tandus daripada para ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Kalau ada yang menggantikan pun, maka kualitinya jauh lebih rendah daripada mereka yang terdahulu. Tahun ini je pun dah berbelas-belas para alim ulama yang telah meninggal dunia. Para wali Allah ramai yang meninggal dunia tahun ini. Tahun 2020 ni, ingat tu 1441 Hijrah. Boleh buka, cari siapa nama-nama yang meninggal pada tahun ini. Apa yang lebih menyedihkan kita apabila pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang dahulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah tidak begitu subur lagi. Budaknya main lari-lari, kejar beli aiskrim. Itu yang dia tahu di sekolah. Jadi dia tak ada jiwa nak belajar. Budak. Mungkin dia akan sampai satu masa baru dia sedar dia akan belajar dengan baik. Tapi daripada budak itulah kena asah betul supaya dia akan bawa pembawaan budak-budak tu yang dia belajar sambil bermain beli aiskrim. Besar nanti mudah-mudahan dia ingat apa yang dia belajar masa dia kecil. Wais selalu beli aiskrim, tapi belajar mesti belajar. Budak-budak budak-budak. Metod pelajarannya banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia semakin hilang ciri-ciri keberkatan dan sopan santun di kalangan penuntutnya. Kalau kita buka kitab turas, tengok bahasa dia, bunganya indahnya. Dia menyentuh, menyantuni talibul alim. Untuk kita belajar
dan akhirnya membawa adab itu sampai bila-bila. Terdapat juga pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap beroperasi dengan cara tradisinya yang lama. Mereka tidak mahu menerima sedikit pun pembaharuan daripada sistem moden. Akhirnya lahirlah para penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada sekelilingnya. Namun, walaupun kita belajar kitab turas, contoh kitab turas, kitab lama, bahasa yang lama, tapi dalam masa yang sama kena bersesuaian juga dalam melihat keadaan yang sekarang ni, yang era digital dan sebagainya. Jadi janganlah ketinggalan dalam dunia, dalam dunianya dia ketinggalan. Tak juga, tak boleh begitu juga. Dari segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemahuannya sendiri, tetapi atas paksaan daripada kedua-dua orang tuanya. Ada juga yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian daripada keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halamannya, perang dan sebagainya lah. Kena kejalung. Ketika ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak-anak mereka, maka ketika itulah anak mereka diserahkan ke pondok untuk diperbaiki. Sejahat masuk pondok, jahat masuk pondok. Contohlah gitu, jadi tanggapan begitu. Sebenarnya kat pondok tu campur macam-macam orang. Kat sekolah biasa pun begitu juga. Ada orang budak baik, budak nakal tu biasalah. Cuma sedaya upaya guru-guru membimbing pelajar ni, teguran, ada peraturan, ada teguran dan juga ada hukuman. Itu standard lah. Jadi pondok-pondok tidak ubah hanya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Untunglah kalau anak-anak tersebut dapat berubah. Kalau tidak, pondok-pondok hanya menjadi tempat berkumpul insan yang sudah tidak dapat diurus lagi. Maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan tersebut. Tapi taklah kata budak ni, jangan kata budak ni masuk pondok pasal dia jahat. Tak gitu. Bapak kau ni pun dulu masuk pondok juga, jahat lah. Tak itu kan, masuk madrasah dan sebagainya. Jadi ada yang memang nak pergi. Jadi maknanya mentaliti masyarakat jangan letak masuk pondok asal budak jahat. Tak gitu. Ni saya nak ceritakan yang sebelum ni. Ada sebagian anak yang dihantar oleh mak bapak dalam keadaan demikian, jiwanya tak bersedia lagi. Jarang sekali kita memperolehi seorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Justru anak yang pandai itu banyak dihantar belajar di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa akan datang apabila tidak ada satu kesungguhan dan usaha melahirkan ulama? Kita nak melahirkan ulama, kalau boleh anak kita yang paling power ni, ni masuk dalam pondok. Nanti sebab bila dia keluar je, dia seorang yang hebat dan boleh menyantuni masyarakat dengan cara yang terbaik. Contoh gitu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Mari kita menambah kualiti penuntut, guru-guru, tempat belajar yang memadai dan sistem pelajaran yang mengumpulkan antara cara tradisional yang penuh berkah dan sopan santun dengan cara moden yang dapat diambil manfaatnya, supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohani dan fizikal yang sihat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tentangan zaman yang semakin mencabar. Tak kiralah pusat pondok tersebut tahfiz ke ataupun bukan tahfiz, dia sekolah seperti sekolah menengah agama dan sebagainya, maka dua-dua sistem tu kena ada lah. Kena ada biar seimbang budak ni dengan kerohaniannya dan juga keamanan kehidupan dia yang setara, supaya dia tidak kaku dan kekok apabila berada di tengah masyarakat. Contoh begitu. Budak-budak pondok hebat kalau kita suruh dia buat uji kaji makmal, power dia. Jangan tak sangka. Dulu papa pernah buat uji kaji dengan bahan kimia sampai meletup. Power tak power tu? Power. Macam tak ada nafsu je. Okey. Jadi sekadarnya maka ambil iktibar dan ambil caknalah tentang menuntut ilmu bersungguh-sungguh, dan carilah guru dan alim ulama selagi mana mereka masih hidup. Kejar dia. Kejar dia. Janganlah kejar tablet, kejar TV, kejar pawagam sahaja. Ni kejar ni alim ulama sementara mereka masih ada. Wallahu a'lam bissawab.